Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua, selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Hari ni kita akan belajar tajuk seni lukis lah. Okey. Jom kita mulakan. Nampak tak? Okey, saya nak tanya satu soalan lah. Apakah kemahiran pertama manusia? Okey, kemahiran pertama manusia untuk berkomunikasi selain berkata-kata. Apa satu lagi kemahiran manusia yang semula jadi kita terus mahir lah, tapi bukan apa tu nak cakap, bukan terlampau hebat tapi kita mahir. Apa benda tu? Lukis cikgu, lukis. Kalau nak beli ayam, lukislah ayam tu walaupun tak ada bercakap. Okey. Awak cakap lukisan betul tak? Ya. Tapi ingat tak waktu kita lahir dulu masa baby ke 1 tahun, 2 tahun? Bahasa isyarat. Kalau kita buat bahasa isyarat satu. Ya. Kita bercakap mama, papa, betul tak? Betul. Tapi yang satu lagi yang selalu budak-budak buat, yang mak marah kadang-kadang. Betul tak? Tapi conteng dekat dinding. Betul tak? Kalau kita nampak budak kecil, kalau terpegang pen ke pensel ke, dia orang akan conteng dinding lah. Diorang itu adalah cara berkomunikasi manusia lah. Walaupun kita tak pandai bercakap lagi, 1 tahun, 2 tahun tak pandai berfasih bercakap lagi, betul tak? So waktu kecil kita suka berconteng dinding lah, kertas lah. Kalau pegang pen ke pensel ke, mesti kadang-kadang conteng muka lah, betul tak? Itu adalah sebenarnya benda asas manusia lah. So kita tengok apa itu lukisan lah. Lukisan ialah kemahiran yang penting selari dengan kemahiran menulis dan bertutur. Macam tadilah, kita boleh bercakap tapi tak boleh pandai cakap lagi 1 tahun. Kita macam berkomunikasi dengan mak ayah ke adik-beradik ke dada didi macam tu lah. Sama juga dengan melukis lah. So lukisan merupakan pengetahuan awal untuk meluahkan perasaan. Macam tadilah, meluahkan perasaan atau menyalakan pemikiran idea. Lukisan merupakan kemahiran asas yang diperlukan dalam mencipta karya catan, cetakan, arca ataupun desain digital dan sebagainya lah. Okay, ini contoh lukisan lah. Ni ada 3 contoh lukisan yang cikgu pernah buat dulu. Yang pertama ni lukisan menggunakan pen. Kedua ni sebenarnya ni lukisan digital tapi cikgu tak jumpa gambar digital dia. So ini cikgu lakar dahulu dekat atas kertas. Lepas tu cikgu lukis atas digital tapi tak jumpa gambar digitalnya. Tapi ni lukisan digital lah. Satu lagi ni lukisan pensel yang harimau. 3 contoh lukisan lah. Okay. Seterusnya kita akan tengok definisi lukisan. Okay. Apa maksud lukisan? So kita tengok lukisan merupakan satu teknik menggambar. Okay, menggambar atau menghasilkan kerja seni yang menggunakan media kering atau warna minimum. So lukisan kalau kita tengok, tadi cikgu ada sebut lukisan digital, betul tak? Lukisan tradisional kita akan lukis di atas kertas 2D, betul tak? Kita lukis atas kertas. Tapi digital kita lukis atas apa? Kalau digital macam mana? Atas rekom. Atas komputer, atas tab, betul tak? Atau benda teknologi lah. Apa maksud yang dekat sini? Dia menggunakan media kering. Tapi sekarang zaman kita dah ada lukisan digital, betul tak? Tak semestinya media kering saja boleh buat lukisan. Tapi maksud ni utamalah menggunakan media kering warna minimum. Kalau lukisan digital dekat atas digital lah. Lukisan dilukis di atas kertas 2D
Menggunakan bahan seperti pensel, pen, krayon, pensil warna, pastel, dark white. Kalau digital, kita guna barang digital lah untuk melukis karya lah tersendiri. So lukisan juga boleh menjadi satu karya. So macam contoh Apple ni, awak lukis dah boleh jadi karya dah. Awak tangan siap dah cukup, dah jadi karya. So awak hanya menerangkan maksud lukisan ni sahaja. Saya suka makan apple, contoh. Okay. Digital pula dia beza sikit, ada yang boleh buat karya dan ada juga yang kita gunakan untuk buat design. Macam kereta, design fashion, betul tak? Macam-macam jenis lukisan yang kita boleh nampak dekat zaman kita sekarang ni lah. Bukan hanya lukisan atas kertas saja. Lukisan digital tu lebih mudah lah sebab dia boleh terus padam. Kalau lukisan macam tradisional ni, kalau awak lukis guna pen, awak nak padam macam mana? Betul tak? Susah sikit lah kan? Alamak nak padam, alamak salah sikit ni. Tapi guna pen macam nak padam ni? Macam tu lah, dia macam nak padam ni. Tapi kalau digital, awak boleh guna texture pen. Sebab dalam tab ada texture pensel, texture pen, betul tak? So, kalau kita nak padam guna digital, senang saja. Terus padam je. Tapi kalau lukisan yang tradisional, susah sikit nak padam kalau guna pen lah. Okay, itu definisi lukisan lah, iaitu teknik menggambar. So, kita membuat satu gambaran lah atas kertas ataupun atas digital punya itulah. Okay, seterusnya kita akan pergi ke sejarah perkembangan seni lukis negara. Kita akan belajar sejarah sikit hari ini. Bukan seni saja. So seni pun sejarah tau. Okay, kita tengok sejarah seni. Okay, kalau kita tengok tiga gambar ni. Tiga gambar ni berada di dalam gua. Kalau kita tengok tiga gambar ni, lukisan-lukisan ni ada dalam gua dekat Malaysia. Kalau awak pergi dekat Gua Tambun Perak, awak boleh nampak lukisan ni dalam gua. Kalau awak pergi Gua Kian Hitam, Nias Sarawak, awak boleh nampak lukisan ni dalam gua. Kalau pergi Gua Merapu Pahang, boleh nampak lukisan dalam gua. Okay, sejarah lukisan ni, sejarah lukisan gua di Malaysia dianggarkan berusia 3,000 hingga 4,000 tahun yang lalu. So kita tak lahir lagi lah. Dah ada orang melukis dah. Macam saya cakap tadi, zaman kita ada digital, betul tak? Zaman diorang tak ada digital. So diorang lukis atas dinding, betul tak? Atas dinding gua untuk berkomunikasi. So macam lukisan ni, diorang ada benda yang diorang nak bagi tahu, betul tak? Kalau kita dulu kita ada dokumentasi, kita boleh dokumentkan situasi itu waktu tu. Macam contoh COVID. Kita boleh dokumentasikan COVID dalam video. Nanti bila masa depan orang akan tengok balik, oh macam ni rupanya COVID. Betul tak? Tapi macam mana kita nak tengok yang waktu lampau? Inilah dia waktu lampau. Dalam gua diorang melukis. So dalam gua tu, contoh kita tengok Gua Kian Hitam. Diorang menceritakan tentang kehidupan masyarakat primitif. So, apa kehidupan diorang waktu tu dekat situasi area Sarawak tu lah. Diorang punya kehidupan masyarakat. So, kebanyakan lukisan-lukisan ni diorang melukiskan menggunakan hermatik. Tadi rujukan gambar iaitu hermatik yang ini. Seorang dahulu melukis menggunakan batu ni lah. Dia macam dia ada keluarkan colour lah, ataupun batu warna merah. Yang kedua ni lukisan dalam Gua Kian Hitam ni, kita tengok pula lukisan yang berada di Gua Kian Hitam ini dihasilkan oleh masyarakat pribumi Sarawak. Lukisan dinding sepanjang 200 kaki. So panjang sangatlah 200 kaki, tahu panjang kan. So sepanjang tu ada lukisan tapi pasal masyarakat dia orang. So dia menggambarkan kehidupan masyarakat diorang lah. Lepas kita pergi ke Pahang pula.
Itu Gua Merapu Pahang. Lukisan dalam gua tu, kita tengok kat dinding tu, sejarawan tak boleh nak tafsir lukisan tu. Sebab bila kita orang tengok, lukisan tu nampak keadaan dia sangat pelik. Figura-figura dia lidi, lukisannya orang lidi tapi dalam kedudukan yang aneh lah. So tak boleh nak tafsir apa maksud lukisan tu lah. So, macam saya sebut tadi, kita nak berkomunikasi, kita nak luahkan perasaan, betul tak? Dalam lukisan. So kita tengoklah, mungkin ada sesuatu yang berlaku zaman ni yang diorang lukis dalam kedudukan aneh, betul tak? So kita tak tahu apa yang berlaku. Awak kena ingat nama-nama gua ni lah. Boleh tak? Gua Tambun Perak 1. Okay, Gua Kian Hitam Nias Sarawak nombor 2. Gua Merapu Pahang nombor 3. 3 lukisan yang ada dalam Gua Malaysia lah. Ini sejarah kita lah. Okay, kita tengok pula. So kita akan cerita pasal tokoh seni negara. Dalam Malaysia pun ada tokoh seni juga. Pertama ialah Abdullah Arif. Nama karya yang terkenal dia ialah The Long Arm Nippon 1942. 1942. Okay, yang kedua ialah Saidin Yahya. Okay, ingat Saidin Yahya. Nama dia punya karya ialah Hang Tuah 1954. Yang ketiga ialah Muhammad Hussein Anas. Ini popular lah. Kalau awak suka sini memang awak pernah nampak dia ni lah sebelum ni. Nama dia punya karya ialah Gadis Menumbuk Padi 1958. Yang ni pun sama famous juga, Ji Zulkifli Buyung. Dia punya karya nama dia Kelambu 1964. Dan yang ni yang kita yang memang confirm kenal lah. Awak mesti kenal siapa ni? Datuk Lat, betul tak? Datuk Lat ni dalam animasi Kampung Boy. Pernah tengok tak Kampung Boy? Pernah cikgu. Best cerita dia, saya suka sangat tengok cerita dia. Inilah pelukisnya. Okay, jom kita tengok yang seterusnya. Kita tengok karya. So ini siapa dia punya pengkarya dia? Ingat tak? The Long Arm Nippon. Siapa dia punya pelukis? Ingat tak nama dia? Ingat tak? Tak cikgu. Ingat. Kita tengok depan balik. So, nama tokoh dia Abdullah Arif. Okay. Alright. Tengok dalam Arm Nippon ni, dia menceritakan tentang zaman Jepun lah, yang menjajah Malaysia. Okay. Dia terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan pelukis komik. Okay. Beliau menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun, contohnya dalam Arm Nippon ni, lukisan dia 1942 yang bertemakan pro Jepun. Okay. Lukisan beliau juga terdapat dalam buku panduan akal 1955 yang menjadi teks di Sekolah Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Okay, yang kedua iaitu Hang Tuah yang dibuat pada Saidin Yahya lah, yang dibuat pada pengkaryanya Saidin Yahya. Itu pelukis komik, beliau ialah pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Okay, lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Okay, beliau menghasilkan siri komik untuk majalah Guru dengan judul Puteri Langkawi antara tahun 1954 hingga 1956. Okay, unsur-unsur pendidikan terselit dalam karyanya. So dalam karya dia ada unsur-unsur pendidikan lah. Okay, yang seterusnya yang ni Muhammad Hussein Anas. Dia punya karya ialah Gadis Menumbuk Padi 1958. So karya beliau banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. So kalau kita tengok lukisan ni, tanpa ada apa-apa teks, kita akan terus faham, ni orang Melayu, betul tak? Gadis Melayu. Dia pakai macam-macam baju kebaya, betul tak? So lukisan karya dia, dia akan menunjukkan cara pemakaian orang Melayu lah, ataupun sosial masyarakat Melayu. Okay. Beliau melukis menggunakan media pastel dan arang. Okay.
Beliau juga terkenal sebagai bapa potret Malaysia dan digelar juga pelukis potret diraja. So ramai sultan-sultan, raja-raja membuat potret dengan inilah pengkarya ni, Muhammad Hussein Enas. Okay, turut menghasilkan karya yang menggambarkan masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah. So satu Malaysia lah dia lukis situasi dan sosial rakyat Malaysia lah. Okay, kemudian karya yang keempat iaitu Kelambu daripada D. Zulkifli Buyung. Okey, beliau mendapat bimbingan daripada Patrick Angkah On, seorang pelukis terkenal. Okey, kedua ialah beliau juga ahli Wednesday Art Group. So dia ada dalam grup yang popular lah. Okey, gemar menggunakan alam kanak-kanak. So pengkarya ni di Zulkifli Buyung ni, dia suka zaman kanak-kanak dia lah. So dia berkomunikasi melalui karya dia tapi zaman kanak-kanak dia. Apa yang dia nampak waktu zaman kanak-kanak dia lah. Dan karya beliau menggunakan media soft pastel. So, beliau telah memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan sejak usia 16 tahun. So kalau kita tengok, kalau sekarang ni saya tengok ramai anak muda yang pandai melukis. So kalau dia tahu, ramai juga tokoh-tokoh dia, tokoh-tokoh dahulu daripada umur muda diorang dah melukis, diorang dah simpan karya diorang dan bila lepas dia diorang jual lah. So, bila dia jual, dapat nama lah. So kalau awak ada lukisan ke apa ke, simpan nanti boleh mana tahu jadi tokoh pula kan. Okey, ini yang last kali. Karya last kali ialah Kampung Boy 1979. So Kampung Boy ni komik, tapi sekarang dia jadi animasi dah. So kita boleh tengoklah animasi dia. Tapi sebelum jadi animasi tu dia jadi komik saja. So Datuk Muhammad Nur Khalid lebih dikenali sebagai Datuk Lat. So kita panggil dia Datuk Lat lah. Dia pelukis kartun Malaysia. Okay. Beliau menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun semenjak berusia 13 tahun. Macam saya tadi, di Zulkifli Buyung 16 tahun. Betul tak? Dapat anugerah dan sebagainya. Dia 13 tahun dah buat 20 jilid kartun. So kita tengoklah usaha dia orang. So hasil karyanya yang terkenal telah dibukukan iaitu Kampung Boy dan diterbitkan di banyak negara. So Datuk Lat ni sangat popular lah. Ramai orang suka animasi dia. Kebanyakan karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia. Dia macam ceritakan tentang apa yang berlaku sosial politik Malaysia. So teknik garisan beliau agak mencabar dan artistik. Dia melukis ni, cara garisan dia semua tu ramai orang susah nak buat. Sebab apa? Sebab dia menggunakan satu pen khas lah, iaitu pen nib. Nama dia pen nib. Nanti saya tunjuk gambar dia. Dia gemaran gemar menggunakan nib dan berus. Nib tu dia macam pen, nanti saya tunjuk dia macam untuk letak dakwat tu. Mendapatkan pengiktirafan daripada kartunis luar negara seperti Matt Corgin and Sergio Aragonis. Itu nama orang luar negara tu, artis luar negara. So Datuk Lat ni sangat popular lah. Bukan saja di Malaysia, di luar negara juga. So ramai orang yang tengok kartun dia. Datuk Lat dia suka pakai nib pen. Inilah dia. Lukisan ni akan jadi lebih menarik lah kalau lukis menggunakan ni. Kalau tulisan pun saya suka tengok orang tulis pakai ni lah, guna pen ni. Okay. Seterusnya kita dah di penghujung pembelajaran kita. So ini refleksi pembelajaran lah. So apa itu definisi lukisan? So, lukisan merupakan satu teknik menggambar, tadi saya cakap menggambar, atau menghasilkan kerja seni yang menggunakan media kering, menggunakan warna yang minimum lah. Kalau kita tengok yang sebelah sini, ni contoh lukisan digital lah. Di atas permukaan yang berbeza lah. Okay, itu ni contoh lukisan digital yang sebenar lah. Okay, secara perkembangan seni, kita tengok tadi, lukisan gua seperti di Gua Tapuk Perak, lukisan di Gua Kian Hitam Niah, Sarawak, lukisan di Gua Merapu. Tadi kita tengok ada 3 gua kan. Okay, so tokoh pula, tadi kita belajar pasal tokoh. Terdapat 5 tokoh seni lukis negara. Boleh tak bagi cikgu 2 tokoh negara yang awak ingat? Ingat tak nama tokoh? Datuk Lat. Ya. Datuk Lat. Tak dengar. Datuk Lat, satu lagi? Zulkifli. Betul. Okay, so kita juga belajar pasal karya tokoh. Boleh tak bagi 2 tokoh punya karya? Nama karya punya, nama dia punya karya. Ingat tak? Kampung Boy. Betul, satu Kampung Boy.
Lambu. Ya, kelambu. The long arm Nippon. Betul, The Long Arm Nippon. Itu antara karya-karya je lah. So, saya dah tengok orang dah belajar-belajar dah makin faham lah apa yang saya ajar hari ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih semua yang hadir. Saya harap korang semua dapat ilmu sikit lah malam ni. So, sekian, terima kasih. Sama. Okey. Ni tadi jawapannya A lah ya. Tadi jawab D kan? Tadi D lah. Soalan yang kedua. Okey, lukisan pada dinding gua Kian Hitam. Tadi Kian Hitam Sarawak tu menggambarkan tentang apa? Ingat tak? Kehidupan masyarakat. Betul. Betul, bagus. So ingatlah. Okey, siapa pelukis karya ini? Long Arm Nippon. A ke B ke C ke D? Cikgu. Betul, Abdullah Arif. So ingat nama tokoh ya. Okey, siapa pelukis karya ini? Hang Tuah. Siapa? A ke B ke C ke D? Saidin Yahya. Betul, Saidi Yahya. Dia pelukis pacu-pacu lah. Okey, seterusnya. Okey, siapa pelukis karya ini? Kampung Boy. Lagi jujur dah jawab. Jujur. Jujur jawab. Betul lah. Datuk Lat. Betul. A jawapannya. Okey, seterusnya. Okey. Apakah meja yang digunakan di Gua Taman Perak? Meja tadi ada saya sebutkan. Nanti saya akan tunjukkan gambar dia seterusnya. Digunakan kapur ke, krayon ke, arang ke? Hermatik ke apa cikgu? Hermatik tu dia macam batu. Batunya. Hermatik lah nama dia. Jawapan dia. Okey. Betul. Nanti saya tunjuk gambar dia. Okey. Siapakah yang membawa aliran realisme, iaitu aliran baru yang melukis figura manusia? Kan tadi ada tokoh-tokoh tu dengan karya-karya dia kan? Siapa yang membawa figura manusia yang nampak realistik? Apa nama dia punya pengkarya? Ingat tak? Dia, Muhammad Hussein Anas. Ya. Okey, betul. Sebab kalau Abdullah dia lukis kartun, betul tak? So dia lukis figura betul, yang bilang Muhammad Hussein Anas. Okey, apakah gelaran pelukis nama Muhammad Hussein Anas ni? Ingat tak tadi saya cuba sebut dah gelaran ni? Pelukis kartun negara ke dia? Pelukis figura Malaysia ataupun bapa figura negara ataupun dia pelukis portret diraja. Apa jawapan dia? Ya? D Dongki. Saya jawab C. Jujur jawab D. Dia jawapannya betul D. Betul jujur. Dia melukis portret diraja. Sebab lukisan dia sangat realistik, so raja-raja suka lah. Dia nak orang kenal dia sampai bila-bila lah lukisan tu. Okey, apakah nama karya dan pelukisnya? Siapa pelukisnya dan karya? C? Dia jawab apa jawab? C ke D? Cacing. Cacing, okey. Betul. Ni Zulkifli Buyung punya lukisan. Ni soalan terakhir. Okay, antara media berikut, yang manakah tidak sesuai digunakan untuk menghasilkan seni lukis? Kalau nak kita lukis, guna apa? Media apa tadi? Cikgu dah sebutkan definisi tadi. Ingat tak? Apa yang kita tak guna untuk membuat lukisan? C akrilik. Akrilik, betul. Betul, akrilik kita tak guna ya. Akrilik dia media basah. So dia sesuai untuk catatan. So nampaknya satu salah tadi. Yang lain semua betul. 9 ke 10. So alhamdulillah lah. So ramai yang fokus dalam pembelajaran tadi ya.